Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Faslun fi bayani ilajil qismi tsani min hadzal babi wa huwa riya'u. Ini satu pasal pada menyatakan mengubati bahagi yang kedua daripada bab ini, iaitu riya'. Jadi kita sambung tuan sekalian cara mengubat penyakit-penyakit hati. Jadi Imam Ghazali dah terang penyakit-penyakit hati. Antara yang kita sebut sebelum ni, iaitu penyakit hati antaranya iaitu suka dipuji. Tak suka bila dikritik, dicela. Itu satu penyakit juga. Kita suka orang puji kita, kalau orang tegur kita, kita melentin. Ini satu penyakit. Dan Imam Ghazali dah cerita dah cara mengubati dia. Jadi tak payah ulang kan? Baik, kita nak masuk pula mengubat penyakit yang lain, iaitu penyakit riya'. Kata musannif rahimahullah ta'ala, faslun. Ini satu pasal. Fi bayani ilajil qismi tsani, iaitu fi bayan, pada menghuraikan, menceritakan ilajil qismi tsani, iaitu mengubati penyakit yang kedua. Min hadzal babi, iaitu pada bab ni. Bab menceritakan penyakit-penyakit, cara nak ubat dia. Apa penyakit baru ni? Wahwa riya', iaitu riya'. Riya' ni kalau kita sebut dalam bentuk makna kata segi lurah, riya' ni asal ra'a, memperlihatkan. Riya' ni tunjuk ke orang lah. Itu makna asal dia pada lurah. Tapi riya' tu benar bukan tunjuk tak tunjuk. Dia duduk dalam hati. Apa niat hati kita buat ibadat tu, buat kebaikan tu? Untuk tunjuk ke orang ke, ataupun kerana Allah Ta'ala? Bila buat ibadat bukan kerana Allah, lain kerana Allah, itu nama riya'. Buat ibadat supaya orang puji, riya'. Kerana dunia, riya'. Buat ibadat kerana harta, riya'. Kerana dapat pangkat dan sebagainya, semua riya'. Bila kita buat ibadat bukan kerana Allah, itu nama riya'. Itu namanya riya'. Lawan dia ikhlas. Bila buat ibadat kerana Allah, itu namanya ikhlas. Bila ada ikhlas, tak ada riya'. Ada riya', tak ada ikhlas. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tak jadikan dua hati dalam satu dada. Satu dada, satu hati. Macam ni cawan ni. Ni mulut cawan ni. Kita ada 2 biji bola. Bola tu muat-muat masuk mulut cawan ni. Muat-muat ya. Sendat-sendat. Bola putih, bola hitam. Kalau letak bola putih, bola hitam tak boleh letak dah. Letak bola hitam, bola putih tak boleh masuk. Salah satu. Bila kita masuk ikhlas, riya' keluar. Bila masuk riya', ikhlas keluar. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tak jadi 2 dada, 2 hati dalam satu dada. Satu dada, satu hati. Kita buat kerana Allah, maka dengan sendirinya yang lain itu semua kita keluar pada dada kita. Ya Musa, farigli baitan li askuna fi, kata Allah. Wahai Musa, kosongkan satu bilik di hati rumahmu, aku nak duduk. Maknanya hati itu bagi ke aku. Orang panggil hati ni Baitul Ruh.
Rumah Tuhan. Bukan Tuhan tu ada rumah. Kinayah. Letak Tuhan dalam dada dengan buh yang lain. Itu makna Baitur Roh. Macam kita lah tuan-tuan, kita ada isteri. Rumah kita ada bilik. Bilik tu untuk siapa? Untuk kita dengan isteri kita. Kalau kita bawa perempuan lain masuk bilik rumah kita, isteri marah tak? Isteri kita bawa jantan lain masuk bilik kita, marah tak? Rumah tu, bilik tu hang aku lah. Rumah hati kita ni untuk Allah. Bukan untuk yang lain. Kan? Hati tu buat ibadat kerana Allah Ta'ala. Itu ikhlas. Ada orang kata ikhlas ni tunjuk. Bukan soal tunjuk tak tunjuk. Kadang-kadang ada kena tunjuk. Ada tak kena tunjuk. Macam main masjid. Kan? Kenapa disyariatkan sembahyang Jumaat? Nak tunjuk. Sebab tu suruh buat masjid orang ramai keliling ni. Mana boleh buat masjid tengah pulau, seorang-seorang tengah laut tu. Bagi kayu suruh Jumaat. Buat masjid di atas bukit. Siapa pun tak ada. Boleh? Tak mahu. Buat masjid, buat menara bagi orang nampak. Gah. Bila main masjid pula tuan-tuan sekalian, main jalan kot ni, balik jalan kot ni. Biar nampak orang main. Ramai. Bagi nampak ramai. Main kot ni, disunat balik kot tu. Main kot lain, balik kot lain. Bagi nampak ramai. Ada yang kadang-kadang disuruh tunjuk. Macam kita bayar padi zakat. Tunjuk kat orang. Woi, ni padi, hang bawa apa tu? Padi zakat. Buat atas gerek tu lah, atas basikal tu. Lantak besar tu, round satu kampung. Apa ni, Mat? Padi zakat. Baik, jangan orang kata dia ni buat benda. Boleh kata-kata ni zakat tak keluar. Dia jadi fitnah. Kena tunjuk. Dia tak? Tapi sedekah, bagi tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Sedekah teruk-teruk. Ada pun yang wajib, kena terang-terang. Tak? Ada yang kena tunjuk, ada tak kena tunjuk. Nikah, anak kita menikah. Mana boleh sorok-sorok? Dah anak kita orang bawa lah. Bila mereka menikah ni, timbul fitnah. Lepas tu Nabi suruh terang-terang. Buat surat jemputan, panggil. Kemelih walaupun seekor kambing. Buat juga walimah. Nak habaq anak kita dah menikah. Lepas tu dia suruh buat terang-terang. Ada benda yang sorok, ada benda yang terang. Jadi kita faham riak ikhlas ni hati. Bukan soal tunjuk tak tunjuk. Katalah masjid ni semua kaki kedekut. Kedekut lah Tuhan tahu. Bila nak buat duit tabung, woi, 50 ringgit oh 50. Tunjuk. Bagi orang lain semangat bersedekah, berderma. Ini dah pakai sorok, pakai tabung kosong. Buka tabung kosong. Mengerjakan amal, meninggalkan amal kerana manusia, itu riak. Mengerjakan amal kerana manusia, itu syirik. Ikhlas, kamu buat atau meninggalkan amal kerana Allah Ta'ala. Kata Fudail bin Iyad. Kita pergi Mekah. Balik pada Mekah, orang tanya awak tak pakai sorban. Dia pakai sorban, orang kata riak pula. Jadi dia tak pakai sorban kerana orang. Riak lah tu. Pakai sorban biar orang puji. Syirik. Syirik kopi. Nak pakai ke tak pakai ke kerana Allah. Itu ikhlas. Bukan kerana orang. Kerana siapa-siapa. Pakai pun kerana Allah. Tak pakai pun kerana Allah. Itu yang kata ikhlas tu. Malam ni kita nak cakap bab ni. Ini suatu pasal menyatakan mengubati bahagian yang kedua daripada bab ini, iaitu riak. Nakik riak, nak ubat lagu mana? Pertama kita kena tahu kita kena sakit. Kalau kita tak tahu kita sakit, nak ubat lagu mana? Tuan-tuan tak tahu tuan sakit. Nak pergi klinik. Pergi buat apa klinik? Tak tahu tak sakit apa saja nak pergi. Mana ada orang pergi klinik tak sakit? Bila kita tahu kita sakit, baru dia timbul satu perasaan nak mengubat penyakit itu.
Macam badan kita lah tuan-tuan. Bila sakit, apa kesan terhadap badan kita? Pertama, kita malas buat kerja. Kalau badan sihat, oh buat ni, buat ni, buat ni, buat ni. Bila badan sakit, malas semacam. Ada tak? Yang kedua, bila kita badan sakit, makan tak lalu. Laksa telur kecil, di kedai ada kedai laksa telur kecil. Makan sampai 2 pinggan. Bila mai sakit, 1 sudu pun tak boleh pergi. Sakit, tak lalu makan. Begitulah kita bila roh kita sakit. Pertama, kita malas nak buat ibadat. Faham itu? Bila kita balik rumah, buka Quran nak baca, sesegan macam, tu ada penyakit dulu. Ada penyakit kita kena kaji, kena pergi jumpa doktor rohani. Nak tahu apa penyakit. Cari ubat dah. Yang kedua, bila kita sakit, tak lalu makan. Zikrullah, makan rohani yang sedap. Bacaan Quran, berzikir, bangun malam. Semua ni makanan kerohanian. Tapi kita tak lazat, tak seronok nak buat. Itu makna sakit. Jangan biar lama-lama dia akan mati terus tuan-tuan. Sakit ni tak berubat, dia boleh mati. Rohani kita kalau saya tak ubat, penyakit boleh mati. Apa tanda hati mati? Tak terkejut bila buat maksiat. Tak rasa rugi bila meninggalkan taat. Buat maksiat tak terkejut, tak rasa bersalah. Alhamdulillah, konsert kita berjaya. Alhamdulillah pula. Boleh ke kata Alhamdulillah? Lepas berzina, Alhamdulillah. Boleh? Lepas mencuri, Alhamdulillah. Boleh? Panggil LGBT, tak LGBT. Ni lebih teruk pada lembu. Apa pi tengok kandang lembu saya. Saya tak boleh tengok lembu jantan, ragas lembu jantan tuan-tuan. Betul. Yang ni lembu pun heran. Apa jadi manusia ni? Tu dia panggil main tu. Lepas buat persembahan, Alhamdulillah. Hai, teruklah. Hang sakit, hang tak tahu hang sakit. Hai, berat. Aduh, letih kita ni tuan-tuan. Itu dia. Kena ubat. Kena ubat. Dan insya-Allah Imam Ghazali sediakan ubat dia. Itu dia kata ini satu pasal pada menyatakan mengubati bahagian yang kedua daripada bab ini. Yang pertama dulu nak ubat penyakit suka dipuji, tak suka dicela. Dah selesai dah cerita. Ini nak ubat satu penyakit namanya ar-riya'u. Iaitu riya'. Tuan-tuan, kalau kita buat ibadat ikhlas, nilainya tinggi tuan. Tapi kita buat dengan riya', nilai tak ada. Ibadat kita walaupun sikit. Tapi kalau ikhlas, Tuhan terima yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah tak suruh kamu, melainkan suruh kamu beribadat dengan penuh ikhlas. Mukhlishina lahuddin. Ikhlas beragama. Sahabat tanya Nabi, siapa yang berjuang dengan penuh ikhlas? Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya wa huwa fi sabilillah, kata Rasulullah. Siapa yang berjuang, berjihad, berperang kerana nak menegakkan kalimah Allah yang tinggi, menegakkan hukum Allah yang tinggi, wa huwa fi sabilillah, itulah fi sabilillah, perjuangan fi sabilillah. Mati syahid. Letakkan tamat kerana Allah, nak menegakkan hukum Allah. Man ja'al mautu wa yatlubul ilma liyuhya bihil Islam wa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah, kata Nabi. Siapa yang mati sedangkan dia penuntut ilmu, dia seorang yang mengaji. Untuk apa dia mengaji?
liyuhya bihil Islam. Kerana nak menghidupkan agama Islam. Tuan-tuan, betulkan niat-niat tuan-tuan. Mai mengaji, aku nak faham agama, aku nak hidupkan Islam ni dalam diri aku, rumah tangga aku, masyarakat dan negara aku. Letak niat tu kerana Allah. Fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah. Bila dia mati, dia duduk satu tempat dengan nabi-nabi dalam syurga. Tuan-tuan ni mengaji dengan ikhlas. Innal malaikata la tada'u ijnihataha li talibin ilmi ridhaan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat menghampakkan sayapnya, mengembangkan sayapnya, menaungi orang yang menuntut ilmu kerana dia suka dengan apa yang mereka buat. Tuan-tuan main mengaji, malaikat kembang sayap. Balik sekali lagi, malaikat payung lagi. Apa yang disebut-sebut semua ni oleh hadis-hadis Nabi, buat dengan penuh keikhlasan. Yang mengajak pun ikhlas, yang mendengar pun ikhlas. Inna Allah malaikatahu wa ala samawati wa ahlal ardi hatta al-namlata fi hujriha wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ma'al limin nasil khair, kata Nabi SAW. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya, isi 7 petala langit, isi 7 petala bumi, sehingga ikan-ikan dalam air, semut-semut dalam lubang, semua berselawat kepada orang yang mengajar ilmu agama. Kita mai buat kuliah ni kerana Allah, Allah selawat kat kita. Malaikat selawat kat kita. Isi 7 petala langit. Malaikat-malaikat di langit berapa banyak Allah. Isi 7 petala bumi. Langit bumi pertama sampai bumi yang ke-7. Hinggakan ikan-ikan dalam air. Boleh kira ikan? Tak boleh kira banyak ikan. Semut-semut dalam lubang. La yusalluna ma'al min nasir. Semua selawat dekat orang yang mengajar. Allah selawat, malaikat selawat, isi 7 petala langit, isi 7 petala bumi, sehingga kan semut-semut dalam lubang, ikan-ikan dalam air. Dengan syarat ikhlas. Ibadat kita ni tuan-tuan, kalau Tuhan terima, Allah, nilai cukup tinggi. Tapi kalau Tuhan tak terima, tak ada nilai apa-apa. Imam Ghazali ibaratkan penerimaan amal oleh Allah Ta'ala ni seperti raja terima persembahan kita. Saya ada pokok durian yang saya tanam sendiri. Bercita-cita nak hadiah kat Sultan. Satu hari Sultan mai ke kampung saya melawat rakyat jelata. Saya, ini kan cerita betul ni. Ni contoh ya. Yang berkata betul pula. Dah malam ni payah. TikTok lah apa benda kan. Saya berhajat supaya durian saya ni diterima oleh Sultan. Jumpa PA. Nak mengadap Sultan boleh tak? 2 minit menjadi ya. Ustaz nak buat apa? Nak hadiah durian kat Sultan. Durian yang pokok saya tanam sendiri. PA bagi tahu Sultan, Sultan kata dia bersedia untuk menerima saya menghadap. Sultan mai, saya pun dibenarkan masuk menghadap. Ampun tuanku. Beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Besarlah kiranya harapan patik agar durian patik ni tuanku terima. Hadiah patik ni tuanku terima. Durian patik tanam sendiri. Hajat ni lama sangat dah. Maka dengan takdir Allah Ta'ala, Sultan terima pemberian saya. 5 biji durian. Musangking ada, gajah tidur ada, isi temaga ada, semua ada. 5 biji bagi. Tuanku terima. Agak-agak tuanku nak bagi saya berapa duit? Agak-agak. 5 biji durian. Berapa tuanku nak bagi hadiah kat saya? Sebagai pembalasan sembah durian tadi. Menteri Besar, tuanku, bagi cek 5,000 kat Sak Siddiq. Tu dia. 5 biji durian, 5,000. Bila Sultan terima. Kalau Sultan tak terima,
5 biji durian jual tepi jalan. Dapat dah lebih kurang 100, paling banyak 200 ringgit. Tiap. Kalau tak laku, pecah pungkok. 3-4 hari tak laku, pecah pungkok, ambil getah, ikat. Orang tak beli juga. Lalu buat tempoyak. Berapa nilai 5 biji durian tempoyak? Tak ada nilai tuan. Begitu contoh kata Imam Ghazali. Bila ibadat kita Tuhan terima. Oh, jangan cakap. 2 rakaat subuh tuan-tuan. Seperti dunia dan isi dia. Punya hebat. Alif Lam Mim. Bukan 1, 3 Nabi kata. Alif lain pahala. Lam lain. Mim lain. 1 huruf Allah bagi 100 ganjaran pahala. 1 huruf. 3 huruf. Kalau 1 muka. Ibadat kita apa pun tuan-tuan. Kalau Tuhan terima. Nilainya cukup hebat. Tapi kalau Tuhan tak terima. Tak ada nilai. Lepas tu kita nak ikhlas. Ibadat kita ni. Nak ikhlas. Baru Tuhan terima. Seperti mana yang disebut oleh Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah terima ibadat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Ni kita belajar nak buang riak supaya ibadat kita ikhlas. Kata Syekh Ibn Atha'illah dalam kitab Hikam dia tentang ikhlas ni. Al-a'malu suwaratun qa'imatun wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. Al-a'malu memula amal ibadat yang kita buat tu. Suwaratun qa'imatun seperti rupa yang berdiri. Amal ibadat kita buat macam rupa bentuk badan nampak. Rokok, sujud. Kalau orang buat haji, tawaf, sa'i, nampak tak? Kalau orang berjihad, nampak dia tembak sana, dia tembak sini. Kalau baca Quran, kita dengar dia baca Quran. Jadi itu amalan-amalan zahir. Laksana tubuh badan yang dapat dilihat. Wa arwahuha. Sedangkan roh ibadat tu. Dia kena ada badan, kena ada roh. Baru dia hidup. Wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. Yang dikatakan roh ibadat itu, iaitu wujud rahsia ikhlas dalam ibadat itu. Dan ibadat dengan ikhlas, baru ibadat itu ada roh, dia berkembang. Buatlah apa pun tuan-tuan. Bila ikhlas, dia berkembang. Macam gerakan Islam Hamas. Cabang Ikhwan Muslimin di Palestin. Mula ketul batu ya tuan-tuan. Mula pakai ketul batu ya lawan Yahudi. Yang diasal oleh Syekh Ahmad Yasin. Ketul batu ya. Berkat keikhlasan mereka, kerja kerana Allah Ta'ala, dia berkembang. Hari ni tak ambil ketul batu dah, dia ambil roket. Dia hantar roket pergi Tel Aviv, hancur Tel Aviv pun. Pakat lari habis. Tu ikhlas. Dia akan membesar. Daripada kecil akan jadi besar. Sebab dia ada roh. Macam tuan-tuan tanam pokok. Mula kecil. Makin lama makin besar dah. Besar. Pasal apa? Dia ada roh. Tak sama dengan pokok plastik. Duk besar tu. Pokok plastik besar tu. Bila-bila pun. Begitu orang buat ibadat dengan ikhlas. Dia membesar. Dia mengaji dengan ikhlas. Ilmu kau yang bertambah. Orang yang ibadat ikhlas, ibadat dia makin membesar, makin banyak. Yalah. Amerika kata teroris, pengganas. Hamas ni pengganas. Yahudi kata pengganas. Lain ni yang main berunding dengan pengganas tu. Cara tak langsung, Yahudi dah iktiraf Hamas. Buat perjanjian. Buat perjanjian. Macam perjanjian Hudaybiyah. Walaupun dia kata Nabi macam mana, tapi dia terpaksa tunduk dan buat perjanjian dengan Nabi. Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian itu kata ahli sejarah menunjukkan orang Arab dah iktiraf kerajaan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hari ini apabila Yahudi buat perjanjian dengan Hamas, langsung tak langsung mereka diiktiraf Hamas. Mereka diiktiraf. Dia pun berjuang ikhlas. Hamas ni bukan cari duit. Bukan kerana duit, bukan kerana itu, kerana tidak. Kerana Allah Ta'ala. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa berjuang kerana nak menegakkan kalimah Allah yang tinggi, itulah jihad fi sabilillah. Tuan-tuan buatlah apa? Kerana nak menegakkan agama Allah. Kita mengajar, kita mengaji, kita buat projek ekonomi, kita bekerja semata-mata untuk meninggikan kalimah Allah di muka bumi Allah. Ikhlas. Nama dia ikhlas. Itu dia. Ya. Dan riak itu, iaitu satu maksiat daripada maksiat yang beberapa, maksiat yang batin, yang 10 yang tersebut dahulu itu. Riak ni salah satu maksiat batin. Maksiat ada zahir dan batin. Ada dua-dua sekali. Kadang-kadang kita buat taat, nampak macam taat, tapi roh dia maksiat. Bagi sedekah. Ada orang tu amal soleh, taat. Tapi duk ungkit, duk sombong, ungkit-ungkit pemberian kita kepada orang. Itu dah maksiat batin. La tabtulu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan pahala sedekah kamu dengan sebut-sebut ungkit-ungkit, menyakitkan hati orang. Tolong orang bagi dah, tapi suka ungkit. Patutlah miskin. Balok kerja. Beranak dia tak tahu. La ilaha illallah. Habis tuan-tuan. Sayang. Ibadat sayang. Jangan macam tu. Bagi betul zahir dan batin. Zahir bertepatan syariat zahir. Batin ikut perintah batin. Cara batin. Jangan sombong. Jangan angkuh. Jangan riak. Jangan ujub. Jangan ada hasad, dengki dan sebagainya. Kalau kita buat ibadat dengan ikhlas, tuan-tuan, selesai masalah. Masalah yang berlaku ni tak ikhlas. Tujuan lain, bukan kerana Allah Ta'ala. Tu Allah tunjukkan kita macam mana Hamas boleh lawan Israel, boleh lawan Amerika. Mereka yakin dengan Allah. Ikhlas akidah dia. Lain daripada Allah, semua makhluk. Qul lan tusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kata oleh Muhammad, tidak akan menimpa apa pun ke atas kami melainkan apa yang Tuhan tentukan ke atas kami. Huwa maulana, engkau pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang beriman bertawakul kepada Allah, yakin kepada Allah. Allah bagi kemenangan. Allah bantu dengan pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Jadi kata Musannif rahimahullah taala, riak ni satu maksiat daripada beberapa maksiat batin yang 10 yang tersebut dulu. Dulu sebut dah awal-awal kitab ni. Riak, ujub, takabur, hasad, dengki. Itu semua sifat-sifat bangsa ummah. Itu semua. Riak salah satu. Daripada yang 10 tersebut dahulu itu. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, i'lam anna riya'a haramun wa sahibuhu mamqutun inda Allah ta'ala. Artinya ketahui olehmu bahawasanya riak itu iaitu haram. Dan orang yang mempunyai riak itu iaitu kena murka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. I'lam, kata Imam Ghazali, ketahui olehmu anna riya'a haramun. Sesungguhnya riak itu haram. Dengan dalil Qurannya, dalil hadisnya. Bila benda ni haram, kita kena jauh. Kalau kita dah buat bertaubat kepada Allah Ta'ala, dia dosa, tuan-tuan.
Ada juga ulama kata syirik khafi. Syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Menyebabkan hati kita kotor. Najis. Bila hati kotor, tak layak menerima nur daripada Allah Ta'ala. Bila nur tak masuk, hati kita gelap. Pasal apa lah aku sembahyang tak lazat. Orang bangun malam, dia makin lama dia sembahyang, makin sedap, makin lazat. Tapi dia sembahyang tak rasa sedap, tak rasa lazat. Yang jadi sedap dan lazat ni, Allah tuang nur dalam hati. Waju'ilat qurratu aini fi salat, kata Nabi. Dijadikan oleh Allah Ta'ala kepadaku sejuk mata hatiku fi salat ketika aku sembahyang malam. Nabi mangkit sembahyang malam berdiri sampai bengkak kaki-kaki. Pasal apa? Nabi sedap dalam sembahyangnya, tuan-tuan. Tapi kita sembahyang tak sedap. Ni mesti ada tak kena. Kemungkinan kita, tuan-tuan, sembahyang dengan riak. Kerana nak orang puji. Kerana itu, kerana ini. Menyebabkan hati kita kotor. Nur tak boleh masuk. Ni gelas. Tuan-tuan nak buah Milo dalam cawan ni. Kalau cawan ni ada taik kucing, taik ayam, tergamak dah nak buah Milo. Tentu kita tak tergamak. Kita akan tuang minuman dalam bekas yang bersih. Tidak? Allah Ta'ala nak tuang nur dalam hati hambanya, hati yang bersih. Innamal musyrikuna najasun, kata Allah. Sesungguhnya syirik ni, termasuk syirik khafi, najasun, najis, kotor. Menyebabkan hati kita tak layak menerima nur daripada Allah. Bila tak masuk nur, tak rasa sedap, tak rasa lazat, tak rasa manis. Kalau nur masuk, sedap manis. Ada seorang raja, tuan-tuan. Dia ada seorang puteri raja, segak. Satu hari puteri raja ni minta kat pak dia nak pergi sembahyang di masjid. Pak dia kata pergi. Kebetulan tuan-tuan di masjid tu ada seorang pemuda sedang beribadat. Bila dia terpandang puteri raja, ambil segak sungguh. Teringin bukan main. Balik-balik rumah tuan-tuan, dia habaq kat mak dia. Mak, tolonglah minang anak raja tu. Segak sungguh mak. Mak dia kata, oh, bukan darab kita. Ada raja pada boleh. Dia terlampau rindu kat anak raja tu sampai sakit-sakit. Dalam sakit tu suruh mak dia pergi minang. Mak dia jadi serba salah. Anak sayang. Tapi dia tahu takkan raja nak terima pinangan dia. Nanti raja marah kat dia nanya. Bila kerana anak ni sayang kat anak, pergilah juga minta masuk menghadap. Dengan izin Allah, bolehlah menghadap. Masuklah menghadap. Ampun tuanku, beribu ampun. Anak patik terpandang wajah puteri tuanku. Dia berkenan sungguh dengan anak tuanku. Dia suruh patik meminang, dia kata. Tu dia. Patik tahu berat hati, tapi dapat lagu mana anak sampai sakit. Tu yang main juga tu. Raja kata tak apa, panggil dia baik. Mak dia pun panggil dia baik. Dia pun main. Raja kata permintaan kamu ni beta boleh pertimbangkan. Dengan syarat pergi masjid sembahyang. Tiap-tiap malam sembahyang. Tahajud qiyamul lail. Pukul 3 pagi sampai subuh. Boleh? InsyaAllah tuanku. Punya nak menikah dengan anak raja ni. 3 pagi pergi masjid dah. Selama berapa hari? Raja kata 40 hari. Tiap-tiap hari sembahyang tahajud 40 hari. Macam. Dia pun pergi. Raja pasal spy. Pasal orang tengok. Dia main sungguh kan tak main dia. Tunggu sampai habis sembahyang subuh. Sehari buat 2, 3 sampai 40 hari. Oh, tu dia.
Raja kata, cukup 40 hari mai menghadap aku. Mai jumpa aku. Dia sampai 40, tuan-tuan. Ya, sampai 40 hari. Dia tambah lagi 20. Jadi 60. Lepas 60, tambah lagi 20. Jadi 80. Lepas 80, tambah lagi. Jadi 100. Yang raja ni duduk tunggu. Dia tak main. Mana budak ni tak main. Lama raja suruh orang, dia suruh orang pergi cari. Hampir panggil main, kata aku panggil. Orang beritahu, orang istana beritahu, tuanku panggil menghadap. Dia pun pergi lah. Raja kata, yang tak main siapa? Aku kata, 40 hari main. Yang tak main siapa? Patik ni tuan pula ni, menikah pun tak apa, tak menikah pun tak apa. Pula dah. Jadi ikut mana? Patik seronok dengan tahajud patik. Cinta pasik kepada Allah mengatasi cinta anak tuanku. Patik lah ni nikah pun tak apa, tak menikah pun tak apa. Dia dah rasa kemanisan ibadat. Kita buat ibadat macam tu lah tuan-tuan. Bila Allah campak, kita rasa. Saya jumpa satu orang tuan-tuan. Orang taping. Jumpa di Cakotiau Sungai Dua. Loh, main buat apa? Saja main makan Cakotiau. Taping kau. Tol saja RM12.5. Pergi balik RM25. Minyak lagi paling kurang RM50. Dah RM75. Nak makan Cakotiau seminggan. Patut kan? Tak betul. Saya bukan kempen Cakotiau Ustaz. Dia kata aku kempen pula. Nak habak orang yang terasa sedap dia tu. Dia boleh rempuh. Tak kira tambang, katul, apa, minyak semua ni ke benda kecil. Begitulah ibaratnya tuan-tuan bila Allah campak kat kita. Kemanisan ibadat ni. Halangan rintangan jadi kecil. Itu ikhlas. Jadi untuk dapat manis, kita perlukan nur yang Allah tuang dalam hati. Nur takkan masuk kalau hati kotor. Bila hati ada syirik khafi, seperti riak, nur tak masuk. Kita letih buat ibadat. Sebab tak rasa lazat, tak rasa manis. Man amila bima alima warasahullah ilma ma lam ya'lam. Siapa beramal ilmu, dia tahu ilmu syariat, Allah campak dia ilmu tak tahu, ilmu hakikat. Hakikat ibadat manis, sedap dan lazat tu dia tak dapat. Lepas tu kena ikhlas. Tak? Itu dia. Kata Imam Ghazali, "I'lam anna riya'a haram." Kata Imam Ghazali, sesungguhnya ketahui olehmu, sesungguhnya riya' tu haram. Ditegak oleh syarak. Ditegak oleh syarak. Tuhan murka orang riya'. Wa sahibuhu, orang yang mempunyai sifat riya' ni mamqutun, iaitu mereka itu dimurkai indallah ta'ala, di sisi Allah ta'ala. Allah murka orang yang riya'. Sabit ayat Quran, sabit hadis, orang yang riya' ni Allah murka. Buat ibadat, Allah murka. Sebab ada riya'. Kadang-kadang tuan-tuan, orang buat maksiat, Tuhan sayang. Kata Syekh bin Athaillah. Kadang-kadang orang buat taat, Allah murka. Buat ibadat, tapi riya', Tuhan murka. Buat ibadat, tapi sombong, Tuhan murka. Innahu la yuhibbul mutakabbirin. Allah tak kasih, Allah benci orang yang takabur. Buat taat, sombong, Allah benci. Ada orang buat maksiat tuan-tuan, dia minum arak. Lepas-lepas minum, Allah menyesal yang amat sangat. Awak lah aku pergi minum, aku tak tahu arak ni haram. Aku minum pasal apa? Dia rasa diri dia cukup lemah menghadapi ujian nafsu dan syaitan. Kalau aku mati tengah minum arak ni, apa jadi kat aku? Allah, ya Allah. Dia menyesal, merayu, merintih kepada Allah. Bertaubat. Allah kata, Inna Allah yuhibbut tawwabi.
Sesungguhnya Allah kasih kepada orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat ni tuan-tuan, orang yang buat maksiat tapi dia bertaubat, kadang-kadang jadi kekasih Allah. Orang yang buat taat tapi sombong, angkuh, dia jadi musuh Allah. Kalau buat maksiat sombong, lagilah musuh. Dah lah buat maksiat, tak mau tawaduk, pergi sombong pula lagi tu. Jadi masalah hati. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tak perhati amal zahir kamu, rupa bentuk tubuh badan kamu. Yang Allah perhati hati kamu. Jangan bagi kotor hati kita dengan sebab riak. Berlemuh dengan najis riak. Kotor tuan. Imam Ghazali kata patut hati tu kena jaga lebih. Pasal hati tempat tilikan Allah. Muka kita tilikan makhluk. Kita bangkit pagi gosok gigi, basuh muka, buh shampoo lah begitu begini. Pasal muka orang nak tengok. Bagaimana hati tempat Tuhan tengok. Kita biar berselumuh dengan kekotoran, sombong, riaknya, ujubnya, hasad dengkinya. Patutnya yang Tuhan tengok ni bagi cantik lagi. Bagi bersih lagi. Sebab dia tempat tilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka ni manusia tilik, tengok. Tapi hati Allah tengok. Lagi nak bagi elok. Itu dia. Wa sahibuhu, sahabatnya, yakni orang yang mempunyai sifat riak, mamqutun, dimurkai indallah ta'ala, di sisi Allah. Allah murka, Allah benci orang yang bersifat riak. Bila kita tahu, kita kena mengaji, kena tahu macam mana jadi riak, usaha, ubat dia, buang. Jangan kita mati dalam riak. Jangan mati bawa sombong. Jangan mati ujub, jangan. Yaumala yanfa'u malum wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak berguna kata benda nak pinak, melainkan yang berguna, orang balik jumpa Allah, bawa sekeping hati, qalbun salim, hati yang sejahtera, yang suci bersih daripada riak, ujub, takabur dan sebagainya. Itu dia. Ketahui olehmu bahawasanya riak itu iaitu haram. Bila benda haram, buat berdosa, tinggal dapat pahala. Buang riak dapat pahala. Buat ibadat dengan riak, kita dapat dosa. Dan orang yang punya riak itu, iaitu kena murka daripada Allah. Allah murka. Bila Allah murka, apa tanda Allah murka? Kita tak boleh buat taat, tuan-tuan. Bila Tuhan sayang, kita boleh buat taat. Bila tuan-tuan boleh main masjid, sembahyang berjemaah, duduklah masjid ni jadi tetamu Allah. Tuhan sayang betul. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak ajak orang pergi rumah tuan-tuan, orang macam mana? Sembang-sembang jom pergi rumah aku, hang lama tapi tuan-tuan panggil siapa pergi rumah? Musuh tuan-tuan. Takkan dia musuh kita nak ajak pergi rumah. Orang yang kita sayang lah kita ajak pergi rumah. Tidak. Orang yang kita benci kita tak panggil pergi rumah. Tidak. Jadi Allah Ta'ala ni, yang kita ni, Allah bagi hidayah kat kita, taufik, suruh main masjid ni, kita hati kita terpaut dengan masjid. Tuhan sayang kat kita lah tu. Kalau Tuhan benci, tak boleh main tuan-tuan. Tangga masjid bukan tinggi mana. Tak boleh nak langkah. Dia boleh panjat gunung Kinabalu. Gunung Everest. Himalaya dia panjat boleh. Tapi tangga masjid tak upaya tuan. Tak upaya. Betul. Dia pergi supermarket, dia rembiang sampai tak tulis tangan. Nak bagi kat masjid, tabur masjid RM10, dia ketak dagu-dagu. Dia ketak dagu. Dia boleh pergi Moskow, Frankfurt, London. Semua dia boleh pergi.
Mekah tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal Mekah. Teruk. Bila kita dapati payah buat ibadat, bimbang. Itu tanda Tuhan benci kita. Tanda Tuhan sayang kita, dipermudah untuk kita buat taat kepada dia. Syukurlah boleh buat taat. Ini anugerah daripada Allah Ta'ala. Ya, jangan bagi Tuhan murka kat kita. Ada orang kata Tuhan tak murka pun tak jadi apa-apa pun. Yalah, satu kemurkaan Allah Ta'ala yang paling besar, tak boleh buat taat. Tak boleh buat taat tu murka Allah. Allah murka kat kita tu. Apa yang aku sihat pun, itu istidrat. Namanya istidrat. Orang Cina, orang kapiak, berlemak lambak, kaya raya. Sembah tokok, kaya raya, menipu siang malam. Tu Yahudi tu. Di Tanahu, berapa ramai? 13,000 orang dia bunuh. Tak mampu hebat. Orang Tuhan sayang kat dia kan? Ada orang ukuk lagi tu. Kan betul tuan. Batin kita ni terseksa. Tak boleh buat taat. Itu tanda murka Allah ke atas kita. Buat ibadat dengan ikhlas. Dan dalil yang menunjukkan demikian itu, iaitu firman Allah Ta'ala. Yang kata haram riak tu dalilnya. Firman Allah dalam surah Al-Ma'un. Wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya maka binasalah bagi orang yang sembahyang, yang lupa mereka itu daripada sembahyang mereka itu. Dan binasalah pula mereka yang riak dalam sembahyang mereka itu. Fawailun lil musallin. Fawailun, neraka wil. Ada ulama tafsirkan neraka wil. Ada yang tafsir binasa lah. Siapa dia? Allazina hum an salatihim sahun. Orang yang sembahyang tapi sembahyangnya sahun, lalai. Dia sembahyang tapi lalai. Masuk neraka wil. Kalau masuk neraka wil sembahyang, masuk neraka wil, tak payah sembahyang. Woi, orang semayang pun masuk neraka, tak semayang lagi masuk. Bodoh. Oi, nak tunggu khusyuk baru semayang. Hei, gila. Tak betul tu. Siapa kata semayang dia lalai ni orang macam mana? Pertama tuan-tuan, dia suka melewat-lewatkan waktu, kadang sampai terkeluar waktu. Semayang lohok dah asak baru nak semayang. Kadang-kadang semayang lohok lepas pada asak lagi. Lalai. Lalai juga tuan-tuan, dia buat dalam keadaan tak betul rukun dia. Haulinya, fi'linya, kalbinya semayang dengan cara tak betul. Tak tutup aurat dengan betul, tak ambil uduk dengan betul, tak mandi hadas dengan betul. Tak cuci najis dengan betul, itu pun lalai juga. Tapi ada ulama kata lalai, hati merewang kata ceruk. Kadang-kadang tuan-tuan semua masalah selesai dalam semayang. Ada orang tu dia start betul main jumpa saya di pondok. Ustaz kata betul Ustaz. Betul tahu mana? Dia bercerita lah hai dia. Dia ni ada kebun sawit. Masa tu sawit 1 tan 1,000 lebih. Kan ada sekali tu kan. Sampai 1,000 lebih tan. Masa tu tuan-tuan, sawit ni kena kait. Kalau tak kait orang lain tolong kait. Dia main kait malam-malam. Kait sawit malam-malam. Ada orang tak kait standar sampai 100 lebih, 200 lebih. Dia memang tolong kek malam-malam tu. Dia ni dah kek luguk-luguk letak tepi jalan dah. Nak tunggu lori main ambil. Lah tu lagi senang.
Tiba-tiba tuan-tuan, lori tak jadi main, rosak pula dah. Oh, dia gelisah tuan-tuan. Dia pergi sana cari lori tak ada, pergi sini cari lori tak ada. Allah, dia kata, Ustaz, hati dah duk. Dah lungguk siap ni. Kalau aku tak hantar pergi tempat penimbang, habis. Boleh kat kawan, boleh kat kawak. Lepas tu Ustaz, masuk waktu asar. Dia pun ambil wuduk, dia pun sembahyang. Usalli fardal asri. Allahu Akbar. Sembahyang dalam kebun sawit tu. Tengah sembahyang, tuan-tuan, setan main. Setan kata, lori Haji Hassan. Lori Haji Hassan kosong. Ibu hantar pergi tanya, tengok. Saya Ustaz baca sekali-sekali ya. Rokok sekali, semua main sekali-sekali. Tak ada baca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, tak ada. Dia main sekali ya. Bagi salam, doa pun tak ada. Start betul tuan-tuan. Dia kata kat saya, start betul Ustaz. Terus pergi ke rumah Haji Hassan. Sampai Assalamualaikum. Salam. Awak Mat? Pak Haji lori ada tak? Ada 3 biji kosong. Apa pun tak buat hari ni. Lega dia kata. Soal lori sawit selesai dalam sembahyang tak? Setan main cerita. Haram jadah punya setan. Betul ya tuan-tuan? Ada orang hilang kunci motor. Bayar-bayar nampak kunci tu tak tahu mana. Teruk betul setan haram jadah. Itu yang dikata sahun tu lalai. Jadi untuk mengatasi lalai kita kena belajar. Saya cadangkan kitab Khairul Salikin juga. Buku 1. Macam mana nak dapat khusyuk dalam sembahyang. Kan? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Nak khusyuk dalam sembahyang tu. Pertama kata Imam Ghazali, kita bagi perbetul wuduk kita, mandi pun semua bagi cantik, bagi betul. Sembahyang ni bagi betul, bacaan kita rukun qauli, fi'li, qalbi bagi cantik semua elok. Kalau semua dah elok, kita tingkatkan lagi at-tafahum. At-tafahum ni mana kita faham apa yang kita baca. Khusyuk ni ada khusyuk mata. Ada khusyuk telinga. Khusyuk mata tengok tempat sujud. Daripada takbir ihram sampai salam. Tengok tempat sujud. Kecuali ketika kita tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Tengok telunjuk kita tu. Lepas tu tengok balik tempat sujud. Tu khusyuk mata. Khusyuk telinga. Dengar bacaan imam. Kalau kita semayang seorang, dengar bacaan kita. Sama ada yang fardu ataupun yang sunat. Semua kita dengar. Kemudian tingkat lagi at-tafahum. Kita faham apa yang kita baca. Saya Ustaz tak faham dulu mana. Saya tak tahu bahasa Arab lah. Hampir jumpa cucu hang mengaji pasti tu. Dia ada tu makna-makna tu. Hang tanya dia tak lagi diceramah ke cucu tu cerita habis. Alhamdulillah Rabbil segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Dia baca berkhayal. Itu dia. Ada dijual di kedai. Makna-makna sembahyang semua tu. Bila kita baca, kita hadir makna dia, dia akan membawa pada khusyuk. Itu satu. Yang kedua, cuba zahirkan makna kita rasa ta'zim kepada Allah. Rasa keagungan Allah Ta'ala. Sembahyang ni tuan-tuan, sama ada bacaan kita, perbuatan kita melambangkan hebatnya Allah Ta'ala. Kita berdiri macam makna kata kita berdiri tegak depan Allah. Bayangkan di padang mahsyar besok. Kita akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala untuk diadili. Kita rokok tuan-tuan sekalian macam kambing. Kita menghinakan diri. Kita sujud macam ketui batu. Kita duduk antara sujud macam batang kayu. Amalan-amalan dalam ibadat itu semua menzahirkan kerendahan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kalau tak pergi juga, mai lagi satu. Iaitu riak, iaitu yang dikata qaul dan rajak.
Khauf, bimbang, takut. Kita tak tumpu ibadat kita ni, ibadat kita ditolak oleh Allah. Rajak, harap supaya ibadat kita ni diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhir sekali, bermusyahadah dan bermuraqabah dalam ibadat. Apa musyahadah? Pandang hati mula pada takbir ihram sampai salam. Usalli fardhu subhi. Allah usalli sunat tahajjudi rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Syuhud hati, pandang hati kepada Allah. Kita boleh sebut Allahu akbar dengan izin Allah. Bagi aku bercakap Allahu akbar. Kalau Tuhan tak izin aku, tak mampu nak sebut Allahu akbar. Tu perkataan kita tu. Angkat tangan sunat. Tapi aku tak boleh angkat tangan melainkan dengan anugerah dan izin Allah. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Takkan bergerak satu zarrah melainkan dengan izin Allah. Begitu juga hati kita nak lintas. Saja aku sembahyang tahajud 2 rakaat. Ini pun izin Allah Ta'ala juga. Hadir hati daripada takbir ihram sampai salam. Kita rukuk Allah, sujud Allah, doa dan sujud Allah. Bacaan tu Allah. Ingat Allah sentiasa. Itu namanya bermusyahadah. Fa in lam takun tarahu wa innahu yaraka. Kalau kamu tak boleh sampai peringkat tu, ingat Allah lihat kamu. Tok guru saya pesan. Sifat 20. Kemudian sifat rukun sembahyang. Kita pelaga bagi elok. Sifat 20 yang mana? Sifat ma'ani. Yang dikata inkisyaf. Ada 3 sifat inkisyaf. Sama, basar, ilmu. Sama, basar, ilmu. Ini maknanya inkisyaf. Cuma belailah. Inkisyaf ilmu lain. Inkisyaf sama lain. Inkisyaf basar lain. Jangan bagi contoh. Bila kita tengok nampak orang tu, kenal tak dia siapa? Oh, mat. Macam mana kenal mat? Melalui penglihatan. Dengan kita melihat, jelas pada kita, tu mat. Itu inkisyaf sama. Basar. Inkisyaf basar. Assalamualaikum. Kita duduk dalam rumah. Kita tahu tak siapa panggil? Tahu, Pak Mat. Macam mana hang tahu Pak Mat panggil? Melalui suara dia, kita tahu Pak Mat panggil. Ya, itu inkisyaf. Makna kata sama nama dia. Kita belum pergi Mekah. Tapi dalam pengetahuan kita, kita dah dapat agak dah. Apa ada di Mekah. Itu inkisyaf ilmu nama dia. 3 sifat Tuhan ni, kita pelaga dengan 3 rukun sembahyang. Apa rukun sembahyang? Rukun khawli, fi'li, qalbi. Ada 3 kan? Apa rukun fi'li? Perbuatan kita. Rokok, sujud, berdiri betul. Ini rukun fi'li. Qawli, bacaan kita. Qalbi, lintas hati kita. Pelaga dengan 3 ni. Nak pelaga lagu mana? Sama, Allah mendengar. Dengar apa? Bacaan kita dalam sembahyang. Bila kita baca, zahirkan hati yang Allah sedang mendengar bacaan kita. InsyaAllah kita akan baca betul-betul. Baca tuan-tuan, orang duduk dengar. Tuan-tuan bercakap. Tuan-tuan bercakap macam mana? Waalaikumsalam. Bila sampai mat? Baru sampai Ustaz. Hang main apa? Saya main gambar. Apa habaq anak-anak hang di rumah? Baik Ustaz. Isteri saya, pak mentua saya, mak mentua bagi sampai salam ke Ustaz. Itu cara bercakap. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yakin Tuhan dengar bacaan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, seluruh sekalian alam. Bila kita kata baca, Tuhan jawab. Nabi kata Tuhan jawab, telah memuji hamba-Ku kepada Aku.
Tuan-tuan baca Fatihah 7, wakaf ada. Kita baca. Tempat berhenti, kita berhenti. Pasal apa? Kita sedang, bacaan kita sedang didengar oleh Allah Ta'ala. Dia tak? Macam kita bersembang dua orang, kita tahu dia dengar kita bercakap. Cakap dengan tertib. Tak ada pula. Assalamualaikum. Belum apa yang sembang tak apa. Apa saya pasal orang? Itu cakap apa? Bila boleh. Hang ni kalut betul lah. Kalau kita sedang bacaan kita didengar oleh Allah, kita baca bagi elok. Tidak. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Allah, apa benda? Kita kan itu khusyuk dalam bacaan. Tadi khusyuk dalam perbuatan. Khusyuk hati. Hati kita diteropong oleh Allah. Innahu alimun bizatis sudur. Allah amat mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Kita buat bagi elok. Buat kerana Allah. Tapi tuan-tuan jaga. Iblis pandai oh. Dia mai jumpa kita. Hang buat ibadat senang-senang. Jangan cerita kat orang. Sorok. Jangan bagi tahu siapa. Tapi hang jangan bimbang. Satu hari orang tahu hang ni ikhlas. Loh. Kita buat ibadat supaya orang kata ikhlas. Riak. Nak orang kata ikhlas. Tak kena. Tuan-tuan dan perempuan. Mari kita berjuang berjihad. Biar orang kata apa kat kita tak apa. Tapi jangan bimbang. Setelah kita mati, anak cucu kita akan puji kita. Itu nama riak lepas mati. Dah kita mati, kita nak anak cucu puji. Tok wadaku Sidik Nur. Ceramah berapi. Itu nama riak lepas mati. La ilaha illallah. Kena lagi. Oi, setan pandai. Macam apa baik. Jadi, buat kerana Allah. Apa kerana Allah? Pertama kita buat ibadat, tuan-tuan sekalian. Kita buatlah kerja ibadat. Berjuang, berjaya apa semua. Kerana menjunjung titah perintah Allah. Allah suruh. Bukan pasal lain. Satu. Yang kedua. Kerana nak menzahirkan rupa kehambaan kita kepada Allah. Kita hamba. Apa bukti kita hamba? Ruka'an sujadan. Ya bertaruna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka rokok dan sujud semata-mata mengharapkan redha Allah. Itulah ikhlas. Nak menzahirkan rupa hamba. Mana bukti hang hamba? Tu. Ibadat-ibadat kita membuktikan kita sebagai hamba bagi Allah. Ketiga, kita beribadat kerana nak bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kita buat maksiat, kita jauh daripada Allah. Kita buat taat, kita dekat dengan Tuhan. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili. Sentiasa hamba-Ku yang nak menuntut hampir kepada aku. Mereka dapat hampir kepada aku bin nawafili dengan ibadat-ibadat sunat. Ibadat terutama ibadat sunat mendekatkan kita kepada Allah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-Ku bertanya kamu Muhammad tentang diriku, habaq dekat hamba-Ku yang beribadat, berjuang, berjihad tu. Fa inni qarib, aku dekat. Jadi kita buat ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Hatta uhibbahu. Sehingga Allah kasih kat kita. Orang yang buat ibadat ni Tuhan sayang. Kita buat ibadat kerana mencari kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemuncaknya, kita buat ibadat nak cari redha Allah Ta'ala. Kita nak Tuhan redha kita. Manusia benci tu cerita lain. Lantak dia benci. Yang kita nak redha Allah Ta'ala. 5 perkara ni bila ada, kita termasuk golongan yang ikhlas. Bila masuk ikhlas, riak keluar daripada diri kita. Itu harapan kita bersama lah. Buat ibadat ikhlas, insyaAllah Tuhan. Saya rasa satu kot tu yang boleh kita sebut malam ni. Maka binasalah orang yang sembahyang. Yang lupa mereka itu. Sahu tu lalai. Daripada sembahyang mereka itu.
Dan binasalah pula mereka yang riak. Allazinahum yura'un. Mereka yang semayang tu yura'un. Dengan niat hati supaya riak. Dapat haban dunia, pujian dunia dan sebagainya. Itu dinamakan riak. Jadi orang riak ni mereka akan binasa. Dan binasalah pula mereka yang riak dalam semayang mereka itu. Kemudian ada pun lawan riak itu ikhlas. Jadi bila kita masuk riak, keluar ikhlas. Masuk ikhlas, keluar riak. Itu dia. Wallahu alam. Jadi sebelum saya beruduk ni tuan-tuan sekalian, jadi saya ni semenjak 2 menjak ni main lewat. Jadi kita di Parit Buntang tu ada satu pasti. Dia buat program kuliah asar. Jadi habis kuliah pun dekat 6.30. Jadi ada jam sikit main lewat. Main lewat nak buh barang depan tu tak boleh lah pasal kereta banyak. Kita buh barang jualan di belakang ni dekat pasti ni. Kalau tuan-tuan berhajat nak beli, main belakang ni lah. Belakang saya ni. Jadi malam ni nak promosi satu produk, tuan. Kerana produk ni saya belum promosi lagi. Iaitu satu produk yang dikeluarkan oleh Biorich. Biorich ni tuan-tuan sekalian, sebuah syarikat bumi putera beragama Islam yang berfungsi tuan-tuan sekalian di Sungai Besar. Kalau kita daripada Sabak Merenam, sebelum sampai Sabak Merenam, belah kanan tu kedai dia, kelang dia situ. Jadi antara produk dia yang saya bawa tuan, iaitu gula O. Gula O. Gula kosong. Jadi biasanya gula ni manis dia diambil pada tebu. Tapi dia ni manis daripada jagung. Dia ambil daripada jagung. Dia ekstrak adalah kaedah saintifik yang dia gunakan. Dia buat sendiri. Jadi pertama tuan-tuan, kita elok sangat beralih daripada gula biasa ni kepada gula yang lebih selamat. Kerana gula biasa ni tuan-tuan tahulah. Tebu tu tuan-tuan mesin. Ayak ni lagu mana? Kalau banyak-banyak jadi macam mana? Keruh. Macam mana dia boleh jadi putih? Dia guna bleach tuan-tuan. Bleach. Bleach ni dia bahaya. Dalam jangka panjang, dia akan memberi kesan pada kesihatan kita. Macam tepung pun ada bleach. Tengok berkilat tepung. Tuan-tuan pergi beli gandum, tuan-tuan blender. Tengok color dia macam mana. Tapi macam mana? Bleach. Bleach tu jadi putih melepak. Dia guna bleach. Bleach ni macam klorong tu lah. Dia boleh ni. Jadi elok sangat tuan-tuan kita kalihkan. Daripada makna penggunaan gula biasa pada guna gula yang jauh lebih selamat. Gula O ni tuan-tuan, dia ekstrak daripada manis tu, daripada jagung. Biji jagung. Satu. Yang kedua tuan-tuan, dia bukan setakat selamat digunakan, dia cukup elok untuk orang yang kencing manis. Gula O ni tuan-tuan, dia berpuluh-puluh kali ganda manis daripada gula biasa ni. Sikit je ada manis. Kita ambil ujung sudu pun, kita bancuh ni dalam ni, ambil ujung sudu, dia ada rasa manis. Yang kedua, bagi orang yang ada kencing manis, bila dia makan gula O ni, bukan setakat tak naik manis dia turun. Dia boleh turun daripada 20, dia turun sampai 5 atau 6. Bukan setakat tak mendatangkan mudarat, bahkan dia boleh kontrol manis kita. Tuan-tuan makan dia, tuan-tuan tengoklah. Cuba tuan-tuan seminggu makan, lepas tu pergi cek darah tuan-tuan. Dia akan pergi 5 ataupun 6. Gitu. Tak jadi sampai 20, 15 tak ada. Jadi tuan-tuan sekalian, dia ada 2 packing. Satu packing kecil, harga RM10. Satu packing besar dalam kampit tu, harga RM70. Saya cadangkan kalau tuan-tuan nak, ambil yang kecil dulu. Tuan-tuan ambil kecil, tuan-tuan cek tengok darah tuan-tuan sekarang berapa, katalah 15. Tuan-tuan minum seminggu. Lepas tu tuan-tuan cek tengok macam mana, dia turun tak turun. Kalau dia berkesan, tuan-tuan lain kali saya ambil, beli yang besar pula. Jangan terus beli besar. Lagi terai-terai tak jadi. Rasa rugi pula. Terai yang kecil dulu.
amalkan untuk anak keluarga kita, bahkan gula jauh lebih selamat daripada gula yang ada di pasaran tu. Gula tu dia ada bleach tuan. Boleh membahayakan kesihatan kita. Jadi kalau tuan-tuan yang berhajat, pergi belakang saya ni ada jualan-jualan barang-barang lah. Untuk apa ni? Ikan kering pun ada. Ikan kering sahabat kita Pulau Pangkok. Tuan-tuan ada darah tinggi. Jangan makan banyak-banyak. Ambil sejorong besar. 2 jari, 2 inci cukup lah. Lagi nak laju makan. Ni apa makan seketul besar. Cek darah 170. Apa sikit-sikit tu dah. InsyaAllah. Orang Pulau Pangkok kita buat. Nelayan-nelayan kita di sana. Saya jumpa nelayan-nelayan. Dia kata ikan talang kering mai jual kat aku. Jangan beli yang Cina punya. Dia jemur atas pelantar. Anjing pun latar pun. Dia latam satu hari. Dia angkat kaki, dia pancut. Oh, apa makan? Tu dia. Yang ni sahabat kita buat bersih, insyaAllah. Itulah saja untuk makna kata malam ni. Mudah-mudahan sikit sebanyak diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah mansuril ikhwanana minal mujahidin fi Palestin. Allah mansuril ikhwanana minal mujahidin fi Gaza. Allah mansuril ikhwanana minal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa fariq jam'ahum wa syatit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah bil alamin.